Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Syafiqah Akila binti Muhammad Ros dari kumpulan 5. Saya akan menerangkan tentang pengenalan terhadap analisis penerapan ideologi barat dalam filem Noah. Penerapan idea dan nilai ideologi barat dalam industri filem telah lama menjadi topik perbahasan yang menarik. Seperti mana yang kita ketahui, filem adalah seni visual naratif yang mempunyai daya tarikan untuk menyampaikan cerita yang mendalam dalam menggerakkan emosi penonton. Salah satu filem yang mencerminkan interpretasi kreatif terhadap kisah agama dan menggabungkan dengan konsep ideologi barat adalah Noah. Noah sebuah filem yang epik yang diarahkan oleh Darren Aronofsky dan dikeluarkan pada tahun 2014. Filem ini terinspirasi daripada kisah Nabi Nuh dari kitab suci-suci agama Samawi seperti agama Islam, agama Kristian dan agama Yahudi. Walau bagaimanapun, Noah bukanlah sekadar penyampaian saja dari kisah agama, tetapi lebih kepada sebuah interpretasi seni yang unik. Noah mengisahkan kembali kisah Nabi Nuh dimainkan oleh Russell Crowe yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan di bumi daripada kiamat besar berpunca daripada kerosakan manusia. Tuhan memberitahu Noah bahawa dia akan memusnahkan seluruh umat manusia, binatang dan tumbuhan dengan banjir yang besar yang membawa kehancuran kepada seluruh permukaan bumi. Noah menerima wahyu daripada Tuhan dan diberi petunjuk untuk membina sebuah bahtera yang cukup besar untuk menempatkan sepasukan makhluk hidup dari setiap spesies di muka bumi. Bagaimanapun, Noah menghadapi konflik dalaman dalam perjalanan penyelamatan ini, termasuk tekanan untuk mempertimbangkan nasib umat manusia yang jahat dan kekalahan kelemahan dirinya sendiri. Konflik muncul apabila salah satu puteranya, Ham, yang dimainkan oleh Logan Lerman, bersedia untuk melakukan apa saja untuk menyelamatkan seorang wanita yang dicintai. Manakala seorang pembangkang yang ganas bernama Tubal Cain, dimainkan oleh Ray Winston, cuba mencapai bahtera dan melarikan diri dari malapetaka yang akan berlaku. Seterusnya, konflik moral dan etika dalam filem ini menggambarkan betapa pentingnya mempertimbangkan etika dalam menghadapi situasi sulit. Noah harus berjuang dengan perjuangan moral ketika dihadapkan dengan tugas yang berat yang memberi kesan kepada nasib kehidupan orang lain. Pemikiran etika dan pilihan moral juga menjadi aspek yang sering ditekankan dalam pemikiran barat. Selain itu, tema kehidupan bermasyarakat dan pembinaan masyarakat wujud melalui penggambaran kehidupan di dalam bahtera semasa banjir besar. Masyarakat yang teratur dan kerjasama di dalamnya untuk mencapai kesejahteraan bersama mencerminkan nilai penting-penting yang dihargai dalam ideologi barat. Di samping itu, filem ini mengetengahkan aspek ekologi dan kelestarian alam dengan menampilkan bahtera sebagai contoh kita semula secara besar-besaran. Usaha Noah untuk melestarikan kehidupan semua makhluk di bumi ini menunjukkan kebimbangan barat terhadap alam sekitar dan perhatian terhadap kelestarian alam. Sehubungan dengan itu, tema penentangan terhadap kuasa zalim diketengahkan melalui watak antagonis Tubal Cain. Nuh melawan kuasa kezaliman dan mempertahankan nilai keadilan dan kebaikan, menggambarkan perjuangan untuk kebebasan dan keadilan yang sering dinyatakan dalam ideologi barat. Selain itu, filem Noah juga mempunyai nilai-nilai individualisme dan pemikiran kritikal yang mempunyai ciri ideologi barat. Watak utama Noah digambarkan sebagai seorang yang mempunyai pemikiran bebas dan berbeza dengan pandangan umum. Cita-cita dan motivasi beliau dalam memenuhi tugasnya sebagai pemimpin dalam pembuatan art adalah berdasarkan nilai individualisme dan pemikiran rasional yang dianut oleh Barat. Walaupun pengaruh ideologi Barat yang jelas dalam filem Noah juga menyampaikan mesej moral dan agama yang berkait rapat dengan kisah Alkitabiah. Ini menunjukkan keseimbangan antara penerapan ideologi Barat kepada konteks budaya dan nilai-nilai agama yang membentuk kisah Noah. Melalui tafsiran unik ini, filem ini juga membentangkan pemikiran falsafah mengenai kehidupan, kelestarian dan tanggungjawab manusia terhadap alam sekitar. Kesimpulannya, filem Noah merupakan karya seni yang menyampaikan pesan dan nilai-nilai yang mencerminkan beberapa konsep ideologi barat yang relevan. Filem ini mempengaruhi penonton dengan cara merangsang pemikiran, meningkatkan kesedaran dan mendorong dialog budaya. Menunjukkan kuasa filem sebagai medium yang berpengaruh dalam menyampaikan cerita dan pandangan dunia yang unik. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atifah binti Abdul Alexander. Saya akan menerangkan tentang konsep ideologi barat dalam filem Noah. Secara etimologinya, ideologi berasal daripada perkataan Yunani di mana ideo ialah cita-cita dan logik adalah makna pengetahuan dan pemahaman. Iaitu dapat disimpulkan bahawa ideologi adalah kumpulan serangkaian nilai, pemikiran dan cita-cita.
Pemikiran dan cerita ini disusun secara sistematik melalui pemikiran bernas dan dianggap nyata. Ideologi juga merupakan sistem pemikiran cara berfikir seseorang, pemahaman dan teori. Berdasarkan kajian ini, terdapat 4 konsep ideologi barat yang diterapkan dalam filem Noah. Konsep ideologi barat yang pertama ialah konsep ideologi humanism. Ideologi humanism merujuk sistem ideologi nilai dan keutamaan kemanusiaan. Pemahaman ini juga menolak kebergantungan manusia terhadap agama dan menganggap agama sebagai perkara yang mengganggu kehidupan manusia. Humanism adalah model pemikiran sekular berdasarkan individualism. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan manusia sebagai individu yang dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi menggunakan kemahiran berfikir sendiri. Dalam filem Noah, menggambarkan kemampuan Nabi Nuh dan kemampuannya untuk menyelamatkan manusia dari banjir besar, menunjukkan penekanan pada pentingnya nilai dan martabat manusia. Dalam filem ini, memang diberi kebebasan untuk mentafsir perintah Allah dan mengambil keputusan yang sukar berdasarkan keyakinan dan pemikirannya sendiri. Ini mencerminkan elemen humanism yang menekankan pada individu dalam mengambil tanggungjawab atas tindakannya sendiri dan menggunakan kemampuan berfikir untuk memahami dunia dan mengatasi masalah. Seterusnya, konsep ideologi altruisme. Konsep altruisme merupakan amalan yang dipercayai mengutamakan orang lain lebih berbanding diri sendiri. Altruisme dapat dibezakan daripada perasaan persetiaan dan kewajipan. Amalan ini lebih cenderung kepada menumpukan perhatian dan dorongan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan sesuatu balasan. Berdasarkan filem Noah ini, ketika mereka berada dalam bahtera, keluarga Noah terus menghadapi keterbatasan bekalan makanan. Dalam situasi tersebut, mereka berbagi makanan, mereka berkongsi makanan mereka dengan orang lain dalam bahtera, termasuk para pelarian yang mereka selamatkan. Tindakan ini menunjukkan sikap mereka yang altruistik kerana mereka mengutamakan kepada orang lain berbanding diri sendiri. Terakhir ialah ideologi pasifisme. Pada dasarnya, pasifisme adalah ideologi yang mengutamakan aspek perdamaian. Pasifisme juga adalah menentang adanya peperangan yang seringkali digunakan sebagai medium penyelesaian masalah. Pasifisme datang dari dua bahasa Latin yang membawa maksud perdamaian dan membuat. Secara umumnya, kepahaman pasifisme banyak dilandaskan kepada keyakinan agama untuk menyayangi dan menghormati satu sama lain untuk menghindari pertikaian. Ini menggambarkan dalam filem Noah yang menunjukkan penolakan terhadap penggunaan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Meskipun dicabar dan dihadapkan kepada konflik dengan orang-orang yang ingin merebut bahtera, kita tetap teguh pada prinsip-prinsipnya dan tidak menggunakan kekerasan untuk melindungi diri dan keluarganya. Dengan demikian, tindakannya dalam filem ini mencerminkan prinsip-prinsip pasifisme yang berusaha menjaga perdamaian dan mengutamakan kehidupan dan mencari solusi damai dalam menghadapi tantangan dan konflik. Ideologi ini boleh digunakan pakai dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Walau bagaimanapun, ideologi yang bertentangan dengan Islam mestilah kita elakkan dan tidak dijadikan sebagai ikutan dalam kehidupan kita sebagai Muslim sejati. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfaliza Sofia binti Muhammad Qazi dan hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk analisa ideologi barat di dalam sesebuah filem. Okay, banyak ideologi barat yang berunsur negatif telah disampaikan melalui media elektronik, contohnya TV, radio dan sebagainya, telah banyak merosakkan akidah seseorang individu itu, khususnya akidah umat Islam. Seperti mana yang kita ketahui, filem-filem ini dan lagu-lagu yang berunsurkan negatif tidak ditapis dan banyak percanggahan dan bertentangan dengan kefahaman umat Islam itu sendiri. Okay, filem yang saya akan bincangkan dan kupas mengenai ideologi negatif barat adalah filem Noah. Okay, filem ini mengetengahkan seorang watak Noah yang bertanggungjawab untuk membina sebuah kapal ataupun bahtera untuk membantu haiwan-haiwan manusia menyelamatkan diri daripada banjir besar. Okay. Analisa pertama yang saya akan kupas di sini adalah tentang sifat Noah. Seperti mana yang kita tahu, Noah adalah nama bagi Nabi Nuh di dalam kitab Bible. Okey, di sini ia menggambarkan seperti Noah ini adalah seorang yang peminum arak, kaki mabuk dan dia mendapat tekanan yang sangat hebat daripada dia mendapat tekanan yang berat dalam menjalankan amanah daripada Allah. Seperti mana yang Islam ajar, Nabi Nuh adalah seorang yang syukur, yang tidak melakukan dosa dan bebas daripada sebarang dosa dan tidak akan melakukan dosa.
Jadi di sini kita dapat lihat di mana percanggahan dan ideologi barat yang telah bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Okey, ideologi kedua adalah terdapat unsur magic ataupun syirik di dalam filem ini, di mana munculnya titisan daripada langit yang boleh menyegarkan atau mengembangkan bunga di tanah. Okey, contoh kita dapat lihat di dalam cerita ini apabila Noah duduk bersendirian dan kemudian tiba-tiba air yang bukan air, dia titisan sahaja yang muncul daripada langit telah menitis ke bumi dan menyegarkan bunga. Di sini kita dapat lihat di mana berlakunya unsur-unsur magic di dalam filem ini. Dan analisa yang ketiga yang saya boleh kupas adalah menyentuh rupa paras para malaikat. Okey, di sini di dalam babak cerita Noah boleh diceritakan di mana malaikat yang pada mulanya diciptakan seperti cahaya, dan kemudian Allah murka dan mencampakkan mereka di dunia, dan rupa paras mereka adalah seperti gergasi batu. Jadi kita tidak wajib mempercayai ideologi barat yang boleh menyesatkan akidah seseorang umat Islam. Okey, sampai di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira binti Mahadi, Pak Menteri bernombor 2023312221. Pada hari ini saya ingin membentangkan beberapa faktor-faktor dan kesan mengenai analisis penerapan ideologi barat dalam filem Noah. Pertama sekali, dalam filem ini telah meneroka beberapa tema falsafah termasuk sifat iman, hubungan antara manusia dan alam semula jadi, dan juga potensi keganasan atas nama kebaikan. Salah satu faktor utama dalam filem ini adalah iman Noah sendiri, di mana Noah adalah seorang lelaki yang beriman, percaya bahawa Tuhan telah memilihnya untuk membina sebuah bahtera dan menyelamatkan dunia daripada banjir yang besar. Seterusnya, kepercayaannya diuji sepanjang filem ini kerana dia terpaksa membuat keputusan yang sukar dan menangani akibat tindakannya. Antara faktor lain dalam filem ini adalah hubungan antara manusia dan juga alam semula jadi. Filem ini membentangkan dunia yang sudah merosot kerana tindakan merosakkan manusia. Seterusnya, banjir yang dilihat sebagai hukuman Tuhan dari atas dosa manusia. Filem ini menunjukkan bahawa manusia perlu mencari cara untuk hidup selaras dengan alam semula jadi atau mereka akan menghadapi akibat tindakannya. Filem ini juga telah meneroka potensi keganasan atas nama kebaikan, seperti Noah adalah seorang pahlawan yang enggan yang hanya mengangkat senjata ketika dia merasa dia perlu melindungi keluarganya dan juga bahtera. Walau bagaimanapun, filem itu menunjukkan bahawa walaupun niat yang baik boleh membawa kepada keganasan. Banjir itu sendiri adalah peristiwa yang ganas dan Noah sendiri terpaksa membunuh untuk menyelamatkan bahtera. Filem Noah adalah filem yang telah dipuji kerana gaya visual dan juga persembahannya. Walau bagaimanapun, ia juga telah dikritik kerana keganasan dan juga penggambaran mengenai Tuhan. Walau bagaimanapun, filem ini tetap menjadi filem penting dan menimbulkan pemikiran yang meneroka beberapa tema falsafah yang penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmal Ajrina binti Ahmad Saidi. Saya akan memberikan kesimpulan dan juga penutup bagi analisa penerapan ideologi semasa dalam filem Noah. Kesimpulannya yang kita boleh simpulkan dalam filem ini ialah, sebagai seorang manusia, kita haruslah memupuk keimanan dalam diri agar lebih kuat tabah dalam meliputi segala dugaan yang ditimpa. Sebagai contoh, Noah sanggup menempuhi dugaan seperti dia haruslah membina bahtera yang besar demi menyelamatkan keluarga yang dikasihinya serta alam semula jadi. Selain itu, kita sebagai manusia haruslah menyayangi sesama manusia dan juga alam semula jadi kerana kita semua ini adalah ciptaan Allah SWT. Allah menciptakan makhluk bagi kita bermanfaat dan saling menguntungkan bagi satu sama lain. Selain itu, kita juga sebagai manusia memerlukan tumbuhan dan juga haiwan untuk kita hidup dan makan. Disebabkan itu, kita sebagai manusia juga boleh merawat tumbuhan dan haiwan yang ada di sekeliling kita dengan baik dan tidak menyakitinya. Sebagaimana Noah menyayangi makhluk lain, tidak kira keluarganya atau bukan. Tambahan pula, filem ini menekankan kesucian hidup dan kewajipan moral untuk melindungi. Misi Noah untuk menyelamatkan makhluk yang tidak bersalah di dalam bahtera mencerminkan nilai moral untuk memelihara kehidupan walaupun dalam menghadapi kemusnahan yang akan datang. Oleh itu, di sini saya dapat simpulkan bahawa ikatan persaudaraan yang didasari dengan akidah yang mantap lebih berharga daripada ikatan keturunan dan juga ikatan akidah. Sesungguhnya, iman tidak dapat diwarisi, terpulang kepada diri kita sendiri untuk menyuburkannya. Sekian, terima kasih daripada pembentangan kami. Assalamualaikum.